rakan-rakan kita untuk bersama-sama kita pada petang ini. Mungkin kita bagi masa lagi berapa minit penganjur? Mungkin kita bagi masa lagi 2 minit untuk rakan-rakan kita bersama-sama kita pada petang ini. Di sini kita ada Afifah Ainam, kita ada Nurul Hidayah, kita ada Nurul Izzah, kita ada Hanim, kita ada Afikah, Cornelia, Ellen, Arifah, Ayub, Ashikin, kita ada Karina, kita ada Malin, ada Puan Nurjihan dan juga Firdaus. Kita bagi ruang 1 minit lagi sebelum kita mulakan perbincangan kita pada petang ini. Dan semestinya saya tidak sabar-sabar lagi untuk kita sama-sama mengupas apa intipati yang kita akan bincangkan di sebalik tajuk kesihatan mental. Baik, penganjur macam mana? Kita boleh teruskan sekarang? Rasanya dah boleh teruskan kot. Okey, baik. Terima kasih Cik Afifah Aina dan kepada tetamu-tetamu kita yang hadir bersama-sama kita pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya Zuraimi Adisen selaku moderator anda pada petang ini dan tetamu istimewa kita pada petang ini untuk kita bincangkan satu topik yang menarik iaitu webinar mental sihat ya. Dan saya bawakan kepada anda semua Dr. Richard Neles. Assalamualaikum Doktor. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Doktor? Alhamdulillah, sihat. Doktor bersiaran langsung dari mana? Boleh dengar? Suara saya kedengaran? Boleh, boleh. Alright. Boleh Doktor, boleh. Jelas. Okey, baik. Doktor, dan juga kepada tetamu-tetamu kita yang lain, bila kita bercakap tentang mental, mental yang sihat tidak bermakna kita semua terlepas daripada penyakit mental. Setuju tak? Jika setuju, anda boleh komen di ruangan komen. Jika tidak setuju, komen juga di ruangan komen. Kerana kita ada pakar untuk kita bincangkan topik kita pada petang ini. Dan amat penting sebenarnya untuk kita semua memahami maksud sebenar mental yang sihat itu bagaimana. Secara amnya kita semua mempunyai kesihatan mental yang positif jika kita selesa dengan diri sendiri, selesa dengan orang lain, selesa dengan persekitaran dan juga kita dapat memenuhi tuntutan kehidupan kita. Setuju tak? Itu kesihatan mental yang positif. Kata kalau kita dah sihat mental di bermaksud semuanya indah-indah belaka. Apa yang kita nak kita dapat. Itu kesihatan mental. Tapi sebenarnya setiap orang tidak pernah terlepas daripada kesihatan masalah mental. Walaupun secara sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya kita mempunyai masalah mental. Tetapi bagaimana kita mengatasinya itulah kita nak dapatkan tips-tipsnya daripada Dr. Richard kita pada petang ini. Jadi Doktor, untuk memulakan perbincangan kita pada petang ini, sebelum kita pergi ke lembah yang paling dalam, eloklah kita orang kata mengetahui sedikit sebanyak apakah yang dikatakan dengan mental sihat dan apa menurut Doktor
mental sihat. Boleh doktor? Okey, terima kasih Tuan pengerusi majlis dengan songkoknya, baju Melayunya dan senyum sengihnya pada petang ini. Bukannya pagi ya, tadi anda tersebut pagi Oh, ya. tersebut pagi. Mungkin saya tidak sedar. Cuaca mendung dari pagi doktor. Okey. So soalan tadi tanya tentang apa Boleh ulang? Apa yang dimaksudkan dengan mental sihat? Apa pendapat doktor tentang mental sihat? Okey, untuk makluman semua ya, saya bukanlah pegawai kesihatan psikiatri ya. Walau bagaimanapun saya boleh berkongsi apabila dipanggil untuk sesi diskusi seperti ini untuk kesihatan mental ya. Okey, bagi perkongsian ilmu ini ya, saya boleh berkongsi berdasarkan pengalaman ya, setelah sekian lama bergelar seorang pendidik ya, dan juga ilmu psikologi dan amalan baik yang saya lalui di sepanjang servis saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan dan sekarang sebagai mentor kumpulan anda yang kebanyakan join di sini sekarang, BM SK2 ya. Baiklah, apa yang dikatakan tentang mental sehat ya. Okey. Mental sehat ini adalah satu keadaan kesihatan mental yang sejahtera ya. Sejahtera maksudnya aman sejahtera, damai ya. Seperti siapa pernah pergi Damai Resort, itulah suasananya. Peaceful, damai, di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri dia, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif ataupun dapat belajar dengan baik juga dan mampu menyumbang kepada diskusi di dalam kelas ataupun menyumbang kepada masyarakatnya. Ya, ini menurut MyHeart Kementerian Kesihatan Malaysia ya, dekat badan yang berwibawa dalam kesihatan mental. Ya. Kesihatan mental adalah juga ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk seseorang untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai tekanan dan tuntutan kehidupan. Itu seberingkaslah ya. Adik Muhammad Zuraimi. Baik. Terima kasih doktor. Apa yang ingin saya tekankan ya pada definisi yang diberikan oleh Dr. Richard kita pada petang ini, kata kuncinya ialah sejahtera. Betul? Bila kita mencapai satu tahap kesihatan mental yang baik, bermakna kita sejahtera untuk diri kita, orang sekeliling kita, benda kita, dan individu yang sihat mental dapat mengekalkan orang kata fungsi biologi, psikologi, sosial dan kerohanian yang baik. Okey, baik. Mungkin saudara dan saudari ingin mengetahui apakah pada slot pertama ini untuk kita bincangkan. Baik, pada slot pertama ini kita akan bincangkan, kita masuk lagi dalam sikit mental sihat. Kita semua sudah tahu apa yang dikatakan dengan mental sihat dan kita akan masuk ke lebih dalam sedikit, iaitu sayangi diri, hidupkan harapan. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang sayang diri, semua orang boleh sayang diri, betul tak? Tapi kadang-kadang kita tersungkur juga, kadang-kadang kita tak boleh nak hargai diri kita 100%. Dan topik untuk slot pertama ni diberi oleh pihak penganjur, iaitu sayangi diri, hidupkan harapan. Apakah yang dikatakan dengan sayangi diri, hidupkan harapan ini? Doktor boleh jelaskan sedikit? Sayang diri ni bagaimana doktor, sayang diri? Doktor, mikrofon doktor.
Okey, topik ini sangat baik ya. Ia berkaitan dengan sayang diri ya. Sayangi diri. Okey. Sebelum kita dapat menyayangi orang lain ya, sudah tentunya dimulakan dengan kebolehan kita untuk menyayangi diri kita ya. Dan sudah tentunya ya, apabila kita menyayangi diri kita, banyak aspek kehidupan yang kita boleh kongsi dengan masyarakat. Ya, sebagai seorang bakal guru ataupun pendidik ya, sudah tentunya menyayangi diri adalah aspek utama yang kita kena mulakan sebaik saja bangun daripada tidur kita. Ya. Okey, saya nak kaitkan sayangi diri ini dengan tentang berkaitan dengan masalah mental lah, bukan masalah sakit mental tetapi cuma kesihatan mental. Ya. Apabila kita menyayangi diri kita, ya, kita cuba untuk meletakkan diri kita di satu tempat yang terbaik. Ya. Khasnya apabila kita mengalami dalam kehidupan kita, memang kita akan mengalami pelbagai rasa. Ya. Kita ni makhluk emosi. Ya. Kita makhluk emosi. Ya. Kita ada rasa sedih, ada pilu yang berpanjangan. Ya. Itu kadang-kadang kita rasa tidak tenteram, kita mudah marah-marah ya, apabila berada di dalam tekanan ataupun sesuatu keletihan. Dan akhirnya kita kadang rasa bersalah atau sentiasa menyalahkan diri kita. Ya, kita hilang selera makan, ya, kita sensitif, kita jadi pendiam dan asingkan diri, ya. Kita hilang minat terhadap hobi kita yang mula-mula kita sangat suka, ya. Susah untuk tidur sampai ada yang dapat insomnia, ya. Apabila kita niat kita tadi pada kehidupan kita tidak menyayangi diri, hal ini boleh terjadi. Ya. Ada pelbagai cara untuk kita menangani isu kesihatan mental lah, ya, yang berkaitan dengan menyayangi diri kita. Ya. Saya rasa itu secara imbas lalunya lah, adik Zuraimi. Baik, terima kasih Doktor. Dan perkara kedua tadi tentang harapan kan? Ya, tentang harapan ya, betul? Hidup dan harapan, betul. Baik. Okey. Tentang harapan, saya boleh kaitkan dengan buku kita Harapan Batu Lintang. Ya. Harapan Batu Lintang, iaitu terbitan tahunan kita pada setiap tahun ya. Ini yang kedua dan tahun ini insya-Allah kita akan terbitkan yang ketiga. Okay. Ianya merangkumi cerita-cerita pelajar-pelajar, siswa guru kita ya. Yang berkongsi cerpen kehidupan mereka, pengalaman mereka, pahit manis kehidupan mereka ya. Dan semuanya apabila saya sebagai ketua editor, bila saya membacanya, ia banyak menceritakan tentang nilai kasih sayang, ya, menyayangi diri dan akhirnya menjurus kepada menyayangi ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Doktor. Doktor. Suara tidak dengar. Okey, so sekarang ada? Ada. Sebab mungkin ada gangguan talian ya, ada sesuatu yang muncul di skrin ya. Okey. Jadi harapan ya. Sebagai seorang pendidik ya, sudah tentu harapan kita adalah untuk mendidik, memanusiakan manusia di Malaysia khasnya, ya, menjadikan manusia itu seorang insan
ya, yang kita panggil Jerry, ya, jasmani, emosi, rohani, intelek, semuanya dia kenalah seimbang, ya. Jadi niat dia sudah tentu, nawaitu, harapan kita adalah berkaitan dengan kasih sayang kita sesama insan tadi, ya. Okey, saya rasa topik ini memang agak berat lah Muhammad Zuraimi, ya. Bagi pakar, bagi orang yang bukan pakar seperti saya, cuma secara pengalaman sahaja, ya, Faham. dan juga perkongsian, ya. Betul doktor. Kadang-kadang doktor, dalam hidup kita ni, pengalaman itu mendewasakan kita. Pengalaman itu yang mengajar kita. Kita banyak belajar daripada pengalaman. Itulah perkongsian. Baik. Ya. Pada slot pertama ini kita bincangkan sayangi diri, hidupkan harapan. Semua orang ada harapan, betul? Saya nak petik seorang penonton kita pada pekan ini dari awal sehingga akhir. Saya petik Nur Izzah dulu. Okey. Nur Izzah. Hello, dengar suara saya Izzah? Okey. Untuk 2021 ini apa yang Izzah harapkan? 2022 ke 2021? 2021, apa yang Izzah harapkan dan benda tu tercapai? Harapan untuk 2021 praktikal kan. Kita semua ada target, macam praktikal yang lepas. Target harapan saya macam nak jadi calon rentas. Dan alhamdulillah tercapai dengan usaha dan bantuan rakan-rakan. Itulah harapan dan tercapai untuk tahun 2021. Untuk 2021. Tahniah kepada Nur Izzah, ya, penonton kita pada petang ini. Itu harapan Nur Izzah. Okey, saya nak berbalik soalan kepada doktor. Doktor, bila kita bercakap tentang harapan, semua orang mempunyai harapan. Kita lihat dalam konteks pendidikan sekarang. Bagi seorang siswa guru, apa harapan yang perlu mereka ada sepanjang mereka berada di Institut Pendidikan Guru ini, khususnya di IPG Kampus Batu Lintang? Mungkin ada pelajar harapannya hanya untuk tak apalah dapat kerja nanti sebab lepas syarat saja. Mungkin sebab suka-suka. Jadi yang sebenar-benarnya apa harapan yang perlu ada, yang perlu lahir daripada setiap jiwa siswa guru ini? Boleh doktor kongsikan? Doktor, mikrofon doktor. Doktor, mikrofon. Oh, tak keluar. Tak keluar. Okey. Dah cakap banyak dah saya tadi. Okey, mula. Alright. Sorry. Okay, jika nak sebut tentang harapan yang mesti ada pada seorang siswa guru, ya, pada pandangan saya lah, ya, pada pandangan saya, harapan seorang siswa guru tu of course yang pertama tentunya dapat menjalani pembelajaran sesi PDP yang baik di IPG, ya, sama ada secara atas talian ataupun di kelas, ya, mengikut situasi sekarang, dan sentiasa sehat, ya, dan ianya sudah tentu berkaitan dengan persekitaran pembelajaran itu, ya. Tak boleh diasingkan daripada aspek sosial, ya, sosial maksudnya hubungan dengan rakan-rakan yang baik, dengan rakan sebilik yang baik, dengan pensyarah, ya. Harapannya itulah, ya. Kerana hubungan yang baik itu pasti akan memudahkan banyak perkara, ya. Begitu juga dengan ekonomi, sudah tentunya harapan anda pastinya boleh manage kewangan anda dan juga mendapat allowance anda, ya. Dan harapan anda pastinya dari segi persekitaran sosial itu perkara yang baiklah. Sosial, emosi sangat penting dalam kehidupan sebenarnya. Untuk memastikan anda mendapat
peace of mind, dan tempat belajar, dan untuk menjauhkan diri anda daripada unsur-unsur aura wave yang tak berapa baik, Jadi kena belajarlah untuk meningkatkan prestasi anda dari segi fizikal anda, dari segi mental anda, Dan of course harapan terakhir anda, akhirnya adalah untuk lulus semua praktikum, exam dan juga mendapat sebanyak mungkin ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu pedagogi, andragogi, dan semua aspek biar anda menjadi seorang guru yang seimbang. Dan semua ini harus berlaku secara sederhana lah. Semua benda yang sederhana adalah baik. Pada pandangan saya lah. Setuju? Betul. Semua benda yang sederhana itu sebenarnya baik. Sebab kita tak terlalu kurang, kita tidak terlalu lebih. Okey, baik. Sayangi diri, hidupkan harapan yang kita dapat dilakukan adalah kita perlu menyayangi diri kita dulu sebelum kita nak sayang orang lain. Boleh? Bila kita sayang diri kita, bermakna kita dapat menghidupkan apa harapan yang kita nak. Bila kita ada harapan, kita mampu membantu orang lain sebenarnya. Sebab di samping kita nak gapai harapan kita, kita juga perlulah bersosial seperti yang dikatakan oleh Dr. Richard tadi. Tidak ada harapan yang kita boleh capai seorang-seorang. No. Jadi untuk kita sampai kepada harapan tu, kita perlu bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Kita tempat persekitaran kita belajar. Jadi doktor kata emosi dan perasaan. Dari yang doktor kata tadi, sebenarnya jeris lah, jasmani, emosi, sosial, rohani, intelek. Jeris ini sangatlah penting untuk kita menggapai sesuatu harapan yang kita tetapkan. Dan sebelum itu, mestilah kita menyayangi diri kita. Sebagai permulaan, kenali diri kita, jatuh cinta kepada diri kita dulu, barulah kita menyayangi orang lain. Kita sihat, orang lain sihat. Okey, untuk sayangi diri ni ada 3 panduan untuk saya kongsikan bersama saudara dan saudari kita pada petang ini. Pertama, tahu kemampuan diri. Senaraikan perkara beremosi yang harus kita lakukan, tak kiralah ia emosi yang tidak memberi kesan ataupun emosi yang melukakan. Jangan kita abaikan dan memandang remeh setiap emosi yang kita ada. Belajar untuk kita bersikap rasional dan tahu buruk sesuatu perkara supaya kita boleh menerimanya tanpa menjejaskan emosi kita. Pertama, tahu kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu, cakap saja kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kita rasa kita mampu, teruskan. Kita buat sehingga kita dapat benda itu. Dan yang kedua, memaafkan diri sendiri. Kita semua buat salah. Okay? Kadang-kadang mental kita tidak sihat, emosi kita tidak terjejas sebab kita sentiasa salahkan diri kita apa yang berlaku di sekitar kita. Kita sebenarnya walaupun ada sesuatu kesilapan, sesuatu kekilafan, kita perlu bermuhasabah dengan diri kita dan kita juga perlu memaafkan diri sendiri. Belajarlah untuk memaafkan diri apabila kita melakukan kesalahan. Dan kita juga perlulah menerima kekurangan diri kerana tidak semua manusia itu sempurna. Betul tak? Betul. Kita bukan Tuhan yang sempurna. Betul. Kita bukan Tuhan yang sempurna dan kita juga bukan Tuhan yang boleh menghukum. Jadi yang ketiga, hidup lebih bersahaja. Hidup lebih bersahaja ni seperti yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi, di mana kita perlu bersederhana. Kerana sederhana itu sebenarnya yang memuaskan diri kita sebenarnya. Okay. Buat keputusan mengikut kata hati dan bergembiralah dengan hasil yang kita perolehi. Kita akan merasakan diri lebih bermakna kerana dapat mengecapi sesuatu daripada keputusan yang kita buat sendiri. Kuatkan diri kita menghadapi bermakna kerana dapat kuatkan diri kita dalam menghadapi rintangan dan berbanggalah setelah berjaya kita mengharungi dan kita juga
akan lebih berlapang dada kerana berjaya melakukan sesuatu perkara tanpa penyelesaian atau tekanan. Kerana inilah norma kehidupan yang patut dinikmati. Norma kehidupan yang patut dinikmati, kita hidup lebih bersahaja, kita pentingkan jeris tadi, jasmani, emosi, sosial, rohani, intelek, dan kita akan mencapai satu kesejahteraan mental yang sihat. Dan kita juga secara tidak langsung akan dapat menghidupkan harapan yang sepatutnya ada pada siswa guru. Dan siswa guru yang seperti dikatakan oleh doktor tadi, di mana pada akhirnya at the end of the day kita ingin cemerlang dengan jayanya bila kita belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Abilitas ini khususnya. Baik doktor, kita akan beralih kepada slot yang seterusnya di mana kita akan membuka soalan kepada saudara dan saudari yang ada pada kita pada petang ini untuk bertanya soalan. Jika ada daripada penonton, mungkin boleh type saja soalan, kita akan baca dan doktor akan menjawablah persoalan-persoalan yang ada pada yang terbuku di minda anda semua. Okey, mungkin ada yang nak tahu. Okay, boleh. Kalau ada soalan, boleh kemukakan ya. Okay, sekali lagi ada soalan boleh tanya. Sebab hari ini kita menarik sebenarnya topik kita pada petang ini, dan lebih menarik lagi kalau soalan itu datang daripada saudara dan saudari penonton pada kita pada petang ini, kerana kita di sini ingin juga mengetahui apa persoalan yang tak pernah diajukan sebelum ini, bolehlah ajukan sekarang. Okey, baik, kita ada soalan daripada Nurul Fatimah Abdullah, doktor. Soalannya berbunyi begitu. Apa pendapat doktor tentang masyarakat menganggap orang yang ada masalah mental ini sebagai orang gila? Baik, untuk soalan ini kita jawab dalam konteks pendidikan, dan doktor bercakap sebagai pengalaman sebagai guru. Doktor juga akan menjawab persoalan tersebut dalam konteks pendidikan. Baik doktor, doktor boleh menjawab soalan. Okay. Alright. Boleh dengar Okay. Ini soalan daripada Nurul Fatma Akilah Apa pendapat tentang masyarakat yang menganggap orang yang ada masalah mental health ini sebagai orang gila? Okay. Soalan ni memang biasa kita dengar dalam masyarakat ya. Sebenarnya masalah mental dan orang gila adalah perkara yang berdekatan tetapi tak sama. Okey, kita lihat apa takrifan bagi penyakit mental. Penyakit mental adalah berkaitan dengan kalau masalah kesihatan mental adalah stres tadi, lebih kepada stres, susah tidur yang saya nyatakan di awal tadi kebingungan, sedih, itu adalah masalah kesihatan mental. Tetapi penyakit mental pula adalah apabila seseorang mengalami satu keadaan di mana tahap mental dia menyebabkan fungsi sehari-hari individu itu terjejas, sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaannya. Ia telah mengganggu sosialisasinya, mengganggu pekerjaannya, di mana dia mendapat disorder, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menjalankan kerja dia dengan baik, tidak mampu untuk menjadi student, siswa guru yang baik contohnya. Dan
penyakit mental ini memerlukan rawatan. Gila itu adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat bahasa umum tentang orang yang sebenarnya ada penyakit mental ini. Ya, itu pemahaman saya daripada pembacaan. Ya. Okey, Nurul Fatma, saya menjawab soalan anda tak? Baik, terima kasih. Terima kasih Nurul Fatma untuk soalan yang baik pada petang ini untuk kita bincangkan bersama, dan soalan lain daripada saudari yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jangan segan, maklum saja. Mungkin ada yang nak kongsikan. Kawan saya ada penyakit mental, masalah. Baik, kita ada soalan daripada Cik Mak. Bagaimana kita boleh mengelakkan diserang ketidaksihat mental? Tentu kita bagi ruang kepada Cik Dana Raja. Okay, Cikgu Dana mungkin ada soalan? Selamat petang pada juruacara dan juga kepada tamu yang dijemput, Dr. Richard, para petang webinar petang ni. Saya ada satu soalan. Minta maaf lah Encik Muhammad Mahdi, saya dah potong klip. Saya nampak soalan Encik Muhammad Mahdi dah naik, tapi saya minta Dr. Richard boleh bagi sedikit lah. Boleh ke kita kata kita semua ni ada masalah mental secara umumnya? Cuma perbezaan di antara kita, ada yang dapat mengawal emosi, tekanan dan sebagainya. Kita anggap kita ni kesihatan mental yang baik. Sementara ada kala kita tidak dapat mengawal perasaan, emosi, tekanan dan kita dianggap sebagai kesihatan mental yang kurang baik. Mohon penjelasan Dr. Richard. Kita di semua ni ada masalah mental ni. Cuma ada ketika kita hilang tumpuan, kawalan, jadi kita boleh anggap sebagai sakit mental juga. Comment, please. Okay, selamat petang Mr. Dana. Memang betul lah kalau nak kata adakah semua kita mengalami masalah kesihatan mental? Ya, semua manusia mengalami masalah kesihatan mental secara logiknya. Sebab kita ni makhluk emosi. Seperti yang saya nyatakan di awal, kita ni makhluk emosi. Kita mempunyai emosi yang tidak stabil. Tetapi kita kena belajar untuk menangani emosi ini. Kita lihat sebenarnya kesihatan mental kita ini sentiasa berubah-ubah disebabkan oleh sosioekonomi kita yang mungkin juga berubah-ubah statusnya. Pertukaran kepada persekitaran sosial kita juga boleh menyebabkan kesihatan mental kita kurang stabil. Tekanan di tempat kerja kita, tekanan tempat belajar kita, dan juga bila kita sakit atau penyakit fizikal kita juga boleh mempengaruhi kesihatan mental kita. Itu saja yang saya dapat kongsi. Mr. Dana, adakah saya menjawab Terima kasih doktor kerana memberi penjelasan. Terima kasih. Saya rasa kita semua ni memang ada mental, cuma kesihatan mental ni bagi saya adalah sangat dinamik. Maksudnya ada kala kesihatan mental kita kurang baik, ada kala baik. Dia dipengaruhi oleh banyak faktor lah seperti Dr. Richard beritahu tadi, persekitaran, suasana kerja, hujung bulan, awal bulan, banyaklah peristiwa-peristiwa di sekeliling kita boleh mempengaruhi. Okey, kita beri peluang balik kepada jurucara. Thank you. Terima kasih kepada Cikgu Dana. Dan Dr. Richard, kita akan menjawab pula soalan daripada Cikgu Encik Muhammad Mahdi, di mana soalan beliau berbunyi, bagaimana kita boleh mengelakkan diserang ketidaksihatan mental itu? Bagaimana untuk kita mengelak daripada masalah ini? Silakan Doktor. Alright.
Encik Muhammad Mahdi ya. Soalannya bagaimana kita boleh mengelak diserang ketidaksihat mental ya. Seperti yang dinyatakan tadi susulan daripada soalan Encik Dana Raja kesihatan mental kita memang ada surut pasang naiknya seperti air laut juga berdasarkan aktiviti kehidupan kita. Ya, tapi bagaimana kita nak mengelakkannya supaya kita boleh meminimalkannya, mengurangkannya daripada diserang ketidaksihatan mental. Okay, saya boleh rangkumkan kepada dua. Sekejap. Saya boleh rangkumkan kepada dua cara sebagai manusia pada zaman tamadun ini. Yang pertama sekali adalah dengan kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Dan yang kedua adalah dengan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita. Okay. Saya cuba berjelaskan sedikitlah tentang hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia kita dalam Islam juga menyatakan bahawa adanya hablu minallah, hablu minan nas. Jadi betul lah itu. Ilmu psikologi pun kata benda yang sama. Hubungan sesama manusia ni ada dua yang utama jenisnya. Yang pertama adalah individu yang introvert. Yang kedua adalah individu yang extrovert. Dan yang ketiga, gabungan introvert dan extrovert. Introvert ni, dia contohnya dalam situasi pandemik sekarang. Dulu kita ada pernah buat kawalan pergerakan diam di rumah saja. Orang introvert kebanyakannya tidak mengalami masalah mental ketika itu. Mereka seronok enjoy di rumah, termasuk saya. Saya sebenarnya masa kecil saya memang saya seorang yang introvert. Tapi saya belajar untuk menjadi orang yang di tengah-tengah, introvert dan extrovert. Saya enjoy stay di rumah, baca buku, buat kerja di rumah, tengok bunga, main game. Tetapi orang yang extrovert mengalami masalah sebab dia tak dapat keluar bersosial. Dengan rakan-rakannya, berhuha-huha, bercakap. Jadi dia ada unsur seperti inilah. Itu hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia ni dia ada banyak tips dia. Sudah tentunya adalah kita kena menyukai orang lain, bersangka baik. Apabila kita perlu tutup telinga kita daripada sindiran orang ataupun fitnah orang ke apa, kita tutup saja. Apabila kita perlu buka, kita buka. Apa yang kita boleh terima, kita terima. Tak dapat terima, kita reda saja. Dan seterusnya, itu tadi secara ringkaslah hubungan kita dengan manusia yang boleh menimbulkan masalah stres kita. Manakala hubungan dengan Tuhan, yang kedua. Hubungan dengan Tuhan sangat penting. Even orang animisme pun, atheist. Orang atheist, apabila kita bercakap dengan mereka, mereka kata mereka memerlukan satu peluang untuk bermeditasi, untuk mendapat peace of mind. Sebenarnya mereka berhubung dengan alam untuk mendapat kedamaian. Tetapi kita yang beragama sudah tentunya hubungan dengan Tuhan lebih rapat, sama ada melalui yang Islam melalui solatnya, yang bukan Islam melalui cara sembahyangnya masing-masing, ataupun just bercakap sahaja dengan Tuhan, menganggap Tuhan sebagai kawan kita, sebagai penolong kita. Kerana hubungan kita dengan Tuhan ini akan sentiasa menaikkan semangat kita. Tuhan tempat kita mengadu, tempat kita berterima kasih, bersyukur, perasaan damai, kasih sayang kita. Di saat manusia dah tak nak melayan kita, Tuhan sedia melayan kita. Jadi itu secara basicnya lah berkaitan dengan soalan ini yang saya boleh kongsi. Adakah saya menjawab anda, Encik Muhammad Mahdi?
Saya serahkan kepada pengerusi Encik Muhammad Zuraimi. Terima kasih Doktor untuk kupasan ataupun jawapan yang diberikan untuk soalan Encik Muhammad Mahdi dari sebentar tadi. Dan kita masih ada lagi soalan Doktor daripada pelakon kita, Ainul Al-Hukum binti Abdul Malik, di mana sebagai seorang guru, apakah tindakan kita untuk handle atau menguruskan pelajar yang mempunyai tekanan mental? Silakan Doktor. Okey, ini soalan daripada adik Ainul ya. Okey. Sebagai seorang guru, apakah tindakan kita untuk handle pelajar yang mempunyai tekanan mental? Okey. Bila disebut tentang tekanan mental adalah stres, ya. Adalah stres. Okey. Apa tindakan kita sebagai guru? Ya. Soalan ni sebenarnya ada banyak jawapan. Ya, tak ada soalan satu pun yang betul, ya. Dan kita sebagai guru sentiasa belajar juga, ya, untuk menangani masalah pelajar kita yang mengalami tekanan mental. Okay, sebaik-baiknya empati kita sangat penting, empati kita terhadap pelajar sebagai kepada murid-murid. Apabila kita tahu mereka sudah pun mengalami tekanan mental, jadi kita perlu slow down, ya. Kita punya latihan, ya, khutbah pula. Ajaran kita kena slow down, ya, supaya dia boleh catch up lagi, bagi dia bertenang dan tunjukkan keprihatinan kita kepada murid tersebut, ya. Selain daripada mungkin kita boleh berhubung dengan ibu bapa dia bagaimana, ya. Dan okey, saya nak kongsi sedikit lah. Okey, sekejap. Okey, sudah tentunya murid-murid kita yang ada tekanan ni, ya, dia perlukan seseorang untuk dia bercakap dan dia percaya. Jika anda adalah orang yang boleh dipercayai, anda boleh menjadi rakan seperti kawannya, ya. Dan pastikan juga sebenarnya murid-murid kita ini mengambil makanan yang berkhasiat, ya. Kadang-kadang faktor makanan juga mempengaruhi tekanan, ya. Tak sihat, nutrien tak cukup, tetapi banyak tugas ataupun banyak benda perlu difikir, sudah tentunya mempengaruhi kesihatan mental seorang murid-murid juga. Ya, banyak aspek lah yang perlu kita ambil kira. Ya, apabila pelajar kita, yang paling penting kita kena investigate lah. Adakah betul-betul di tahap yang minimum, maksimum ataupun minimum. Dan akhirnya kalau kita dapati ada unsur yang melampau, sudah tentulah kita perlu mendapatkan khidmat kaunseling ataupun psikologis, ahli psikologi. Ya. Okey, itu baik. sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor untuk soalan itu, dan kita akan kembali pada mungkin soalan terakhir daripada penonton kita, daripada Nurul Hidayah binti Muhammad Safi. Kalau seseorang itu menyatakan dia ada depression, wajarkah kita bagi nasihat kepada dia? Dan mungkin Doktor boleh terangkan kepada adik Nurul Hidayah itu, kerana dalam kesihatan mental kita ada banyak, kita ada anxiety, depressed, stress, dan sebenarnya itu mempunyai maksud itu sendiri. Dan kesan-kesan dia, simptom-simptom dia pun tidak sama semua tu. Tapi di bawah satu kata mental. Mungkin Doktor boleh jelaskan kepada Nurul Hidayah berkenaan dengan depression. Okey, saya boleh bagi pandangan saya, ya. Adik Nurul Hidayah tanya tentang kalau seseorang tu ada depression, ya. Depression ni adalah tekanan, ya. Wajarkah kita bagi nasihat? Okey. Kita bagi nasihat ni seperti ini.
Kalau orang minta nasihat, biasanya kita bagi nasihat kan? Kalau orang tak mau dapatkan nasihat, kenapa kita terhege-hege nak bagi nasihat? Ya? Walau bagaimanapun, sekiranya kita melihat mungkin dia seorang yang seolah-olah memerlukan nasihat, tetapi dia tak ada ruang ataupun capaian untuk dia meminta supaya diberi nasihat, kita mungkin boleh bertanya, anda, are you okay? Anda okay ke? Ada masalah yang ingin dikongsi dengan saya? Jika dia mempercayai anda, insya-Allah, kalau dia nak berkongsi, dia akan berkongsi dengan anda. Tapi jangan kita memandai-mandai mengatakan orang ada depression dikala orang itu tidak meminta bantuan ataupun ni. Sebab kadang-kadang orang ni berbeza, dia nampak depressed tapi sebenarnya bukan depressed pun. Ya. Dan juga mungkin hubungan dia dengan Tuhan tu bagus. Ya. Dia boleh handle. Hubungan dia dengan Tuhan tu bagus. Ataupun dia ada seseorang yang dia percaya. Ya, seperti saya kata tadi, hubungan sesama manusia satu, hubungan dengan Tuhan satu. Ya. Itu, adakah saya menjawab ya, Nurul? Baik. Terima kasih. Nurul, macam mana respon? Okey, jawab doktor. Baik, terima kasih kepada Nurul, kepada yang bertanya dan juga terima kasih kepada doktor yang kerana menjawab soalan-soalan itu dengan baik. Dan seperti yang kita maklumkan daripada awal, kita bercakap dalam konteks pendidikan di mana kita penonton dan saya sendiri sebagai guru dan doktor bercakap pula dari sisi seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan ini. Dan untuk soalan Hidayah tadi, ingin saya respon sedikit. Kata doktor, kita mungkin nampak dia depressed tapi tidak. Kerana ada masalah mental yang tidak dapat dilihat. Bukan tidak dapat dilihat, tidak kelihatan. Mungkin ada orang dia masih lagi dapat menampilkan keyakinan tetapi mereka ada kerisauan. Mungkin ada di kerisauan di sebalik keyakinan yang mereka tampilkan. Seterusnya, mereka masih lagi boleh menunjukkan senyum dan buat lawak, gelak depan kita tetapi di sebaliknya mereka mungkin ada sedikit kemurungan. Dan mereka ada juga yang datang bekerja, ya, sangat baik, kelihatan baik, sempurna tetapi di sebaliknya mungkin mereka ada keinginan untuk membunuh diri. Jadi ini sebenarnya masalah mental yang tidak kelihatan. Dan kita sebagai manusia kita tidak dapat berdamping dengan seseorang itu 24 jam. Kan betul? Melainkan dia ahli keluarga kita, orang terdekat kita. Jadi apa yang penting kita sebarkan kempen-kempen kesedaran mental, kesihatan mental supaya mereka rasa, walaupun mereka rasa tak ada orang hargai mereka tetapi ada orang cakna mereka dengan kempen-kempen yang kita buat. Dan kita dah nak berakhir tetapi kita tak nak berakhir lagi sebab ada banyak sebenarnya untuk kita kongsikan kalau kita bercakap tentang kesihatan mental ni. Dan lagi-lagi yang paling terkini iaitu tentang COVID-19, ya, dunia kita yang melanda COVID-19 di mana masalah mental sangat menunjukkan peningkatan, ya, di mana masyarakat di Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental akibat pandemik COVID-19 ini, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan ingin saya kongsikan sedikit statistik di mana beliau berkata hingga Julai lalu pada tahun 2021 sejumlah 638 kes bunuh diri dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 143% atau 1.4 kali lebih banyak, di mana bunuh diri pada keadaan pandemik COVID-19 ini lagi banyak, ya, disebabkan mereka mempunyai masalah mental. Dan kenapa bunuh diri? Sebab COVID-19,
Kalau dalam konteks orang yang dewasa sudah bekerja, mungkin masalah keuangan, bagi kita peringkat siswa guru, kita juga mempunyai masalah keuangan kerana mungkin keluarga kita mempunyai masalah keuangan, kita pun turut mempunyai masalah yang sama. Jadi semua orang mempunyai masalah keuangan, semua orang mempunyai masalah sosial, semua orang mempunyai masalah emosi, tetapi bagaimana kita mengawalnya. Dan di fasa kita sebagai seorang anak muda, bagaimana kita untuk menguruskan masalah-masalah itu, bagaimana untuk kita mengatasi masalah-masalah itu, itulah amat penting. Dan bagi orang dewasa di fasa yang sudah bekerja, mereka ada cara mereka tersendiri untuk menguruskan masalah-masalah yang mereka ada. Dan bunuh diri bukanlah satu jalan penyelesaian yang terakhir untuk kita ambil jika kita mempunyai masalah mental. Kita mempunyai banyak pakar-pakar dalam bidang psikologi, kita ada kaunselor, kita ada sekurang-kurangnya kita ada guru. Guru ini mempunyai ilmu walaupun guru ini tidaklah mempunyai 100% dalam bidang psikologi, tetapi guru itu mampu membimbing anak didik dia ke jalan yang betul, insya-Allah. Okey, baik para penonton sekalian dan kepada doktor, sebelum kita mengakhiri pada petang ini, pautan kehadiran sudah pun Izzah kongsikan ya, Cik Izzah kongsikan di ruangan mesej, dan mungkin saya nak pilih seorang penonton boleh untuk kongsikan sedikit tentang mental ini boleh? Dan saya ingin petik penonton kita sekejap. Saya nak petik Farah Auni dari sejarah. Assalamualaikum Cik Farah. Ya Zu. Cik Farah, sekarang ini kita berada pada bulan Disember ya, bulan Disember di mana beberapa minggu sahaja lagi kita akan menamatkan satu pengembaraan pada tahun 2021 dan kita akan melayari satu bahtera yang baru pada 2022. Bagi Farah Auni, berdasarkan topik yang kita bincangkan pada hari ini di mana sayangi diri, hidupkan harapan. Apakah harapan Auni pada tahun 2022? Boleh Auni kongsikan sedikit? Okey Zu, untuk harapan saya menjelang 2022, berharap dapat jadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni, dan dari segi pengajian supaya tahun 2022 ni saya dapat tamatkan pengajian dengan cemerlang. Lepas tu dapat spend lebih banyak masa dengan kawan-kawan dan menghargailah kehidupan yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih Auni. Itu harapan daripada Auni. Dan saya ingin dua orang lagi mungkin dari kelas BM SK1, kita ada Saudara Albani. Saudara Albani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Saudara Albani, soalannya masih sama. Apakah harapan Albani untuk tahun 2022? Mungkin Albani boleh kongsikan. Baiklah. Harapan saya untuk tahun 2022 kepada kita semualah, dari aspek kesihatan mental ni kita perlu ada kesediaan lah dari semua aspek. Apabila macam satu benda tu, contohnya 2021 ni kita sudah mengalami sesuatu perkara yang mendewasakan kita, kita tidak akan biarkan pada tahun 2022 tu pisang berbuah dua kali lagi. Maksudnya kita sudah bersedialah dari semua aspek. Okey, walaupun nanti mungkin kita akan jumpa sesuatu yang baru lagi, kita boleh gunakan pengalaman yang sedia ada yang kita hadapi pada tahun 2021 ni sebagai satu tonggak ataupun satu benda yang boleh kita aplikasikan balik dalam suasana ataupun situasi yang baru. Dan harapkan kita dapatlah macam lebih adapt dengan suatu perkara yang macam masalah tu tidak menjatuhkan kita ataupun tidak buatkan kita down terus. Kita mesti lawan kesihatan mental yang kuat adalah sangat penting untuk memastikan kita hiduplah untuk masa sekarang ni. Kalau kita tewas, memang tewaslah kita. Kalau kita menang lawannya, insya-Allah kita akan hiduplah. Itu saja daripada saya lah Zu.
Terima kasih. Terima kasih Albani untuk perkongsian harapan 2022. Jangan biarkan pisang berbuah dua kali. Baik, satu lagi saya ingin yang terakhir daripada adik kita pendidikan agama Islam dari SK Jun 2020. Adik Siti Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Aisyah, terima kasih kerana turut serta bersama kami pada petang ini. Kepada Adik Aisyah, apa harapan adik untuk 2022 ni, tahun baru yang akan menjelang tidak lama lagi? Boleh kongsikan kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap untuk tahun 2022 saya akan dapat lebih bertenang apabila berhadapan dengan orang sekeliling dan dapat ubah diri saya daripada introvert kepada extrovert dan menjadi lebih baik daripada sebelum ni, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Itu saja? Terima kasih. Okay, terima kasih Aisyah. Dia nak jadi introvert kepada extrovert, ya, di mana Aisyah pada tahun 2022 dia nak keluar daripada comfort zone. Jadi untuk jadi orang yang lebih sejahtera dan berbakti kepada orang lain. Baik, mengakhiri pada petang ini saya ingin sedikit kesimpulan daripada Dr. Richard tentang apa yang kita bincangkan pada petang ini, Doktor. Okey, terima kasih. Boleh dengar ya? Okey, kesimpulannya. Oh, memang hebat Mama Zuraimi handle program ini. Dah boleh masuk TV dah ni. Rupanya. Saya pun jadi nervous. Mula tadi saya main-main saja, akhirnya menjadi satu diskusi yang sangat ilmiah. Kita boleh guna pengacara ni untuk masuk TV lain kali. Okey. Di akhir tadi, akhirnya adik Farah Auni pun mengaku dia seorang yang introvert sama seperti saya. Tapi saya berubah sedikit demi sedikit kerana pekerjaan. Akhirnya sekarang saya menjadi orang yang di tengah-tengah. Ada masa introvert, ada masa extrovert. So ikut situasi. Dan ada banyak kelebihan orang introvert, jangan risau. Dari segi knowledge pun sebenarnya suka membaca tu lainlah apa dalam kepala dia. Jadi banyak keistimewaan anda Farah. Okay. So sebagai kesimpulan boleh saya share slide untuk kesimpulan saya untuk dikongsi. Silakan Doktor. Okay. Okay, boleh nampak Jelas. Harap anda semua boleh nampak ni. Okay. So, apabila dikatakan dengan dikaitkan dengan kesihatan mental dikait dengan kesihatan mental, sudah tentunya positivity dalam kehidupan sangat-sangat penting. Dan apa yang boleh kita lakukan adalah saya ada highlight di sini antara tips hidup bahagia. Bukannya pergi ke hospital bahagia. Hospital bahagia tu maksudnya hospital gila kata orang kan. Kita tak nak. Jadi untuk elak ni kita ada beberapa prinsip dalam kehidupan. Ini yang kita boleh guna. Yang warna hijau ni adalah antara yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan saya juga cuba praktiskan di dalam kehidupan saya. Elakkan bergosip hal-hal remeh. Hindarkan gossiping ni. Selain daripada fitnah, mendatangkan fitnah, dosa juga. Seterusnya elakkan daripada membenci. Bila kita membenci ini, di situlah datangnya penyakit hati kita. Penyakit hati ni yang boleh membawa kita kepada kesihatan mental yang yang teruk nanti. Kerana tak ada keberkatan dalam hidup kita bila kita membenci ni. Seterusnya yang ketiga, warna hijau ni, elakkan daripada mencampuri urusan orang lain. Apabila tak perlu, jangan campuri urusan orang lain. Dan antara yang lain-lain yang rumusannya di sini dalam kehidupan kita adalah elakkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu biar berlalu. Sayangi sesama tanpa syarat. Love, kasih sayang adalah paling penting dalam kehidupan kita yang membawa kepada kesihatan mental
InsyaAllah. Banyakkan senyum dan ketawa. Ya. Maafkan. Memaafkan. Orang yang memaafkan adalah orang yang kuat. Ya. Hargai orang yang menyayangi anda. Elakkan meminta-minta. Jika boleh. Beri perhatian pada keluarga kita. Bila kita susah, sakit, tak ada orang lain. Keluarga kita adalah yang utama. Akan membantu kita. Sabar dan bersyukur. Ya. Ada banyak sebenarnya ni. Okay. Dan rumusannya, saya nak promosi juga buku e-book saya. Boleh ya? Boleh, silakan Doktor. Kalau siapa yang nak dapat tips kebahagiaan hidup, boleh dapatkan buku e-books. RM10 sahaja. Okay, boleh dapatkan di sini. Ya. Saya ada bookstore online, jadi boleh beli di sini untuk buku ini ataupun berbagai-bagai buku lagi. Ya. Ada banyak, beribu-ribu buku orang pun saya jual di sini dengan harga yang sangat murah berbanding dengan buku manual. Ya. Okay, itu sahaja. With love. With love daripada Dr. Richard kepada kita semua. Terima kasih Doktor sekali lagi untuk kesimpulan yang sangat baik di mana beliau mengkongsikan kepada kita tips bahagia. Selepas itu tak bahagia lagi tak tahulah. Okey, baik. Jadi Doktor simpulkan webinar kita pada petang ini dengan tips bahagia, manakala saya akan beri juga tips penjagaan kesihatan mental sebagai kata kesimpulan untuk forum kita pada petang inilah. Dan antara tipsnya ialah pertama, elak pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Kedua, lakukan aktiviti fizikal, senaman, berjalan dan beriadah. Ketiga, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Keempat, makan makanan yang sihat. Kelima, bijak mengurus masa. Keenam, lakukan aktiviti yang anda suka ataupun minat dan juga bermanfaat kepada diri kita. Ya, dan yang terakhir, kongsi perasaan dengan orang yang kita percayai. Maka dengan ini sampai di sini sahaja perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Richard Snellers kerana dapat hadir bersama kami pada petang ini untuk beri sedikit talk ya berkenaan dengan webinar mental sihat. Dan tidak lupa juga kepada Puan Nur Jihan binti Saleh Jihan dari IPGM, kepada Encik Mus dan juga kepada rakan-rakan pelajar, saudara-saudari daripada ambilan 2020, 2021, 2019 dan juga daripada ahli kumpulan 2018 sendiri kerana hadir pada petang ini. Dan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya selaku moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mungkin kita boleh buka kamera untuk kita adakan sedikit sesi fotografi. Okay, kita minta bantuan saudara dan saudari untuk buka kamera untuk kita record sebagai dokumentasi. Okay, kita buka kamera terlebih dahulu sebelum kita ambil gambar. Okay, Fatimah, Dayanku Azira, Nurul Hidayah, Salina, Nurizawati, Cornelia. Ada yang masih menaip, terima kasih tu. Sama-sama kasih. Ya, sama-sama kasih. Jangan ambil apa-apa daripada webinar kita pada petang ini kecuali ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada anda semua. Okey, dah buka kamera, kita boleh ambil gambar. Boleh buka kamera. Okey, dalam dalam kiraan 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada pengajar sekali lagi dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang komen.